Okey, hari ni kita belajar tajuk khauf. Sifat terpuji yang kedua. Okey, lepas kita dah belajar sifat terpuji yang pertama kan, apa dia? Taubat. Okey, sifat terpuji yang kedua tajuk khauf. Okey, jom kita tengok apa maksud khauf ni. Okey, boleh dengar Boleh? Okey. Okey, pengertian khauf. Tengok sini. Pengertian khauf ialah perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, khauf ni tidak Arab tak khauf. Okey, khauf perasaan takut kepada Allah. Khauf ni apa? Perasaan takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan. Okey, bila kita rasa takut kepada Allah, kita akan bila kita rasa takut kepada Allah, kita akan buat apa yang Allah suruh dan kita akan tinggal apa yang Allah larang. Itu maksudnya taat dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey? Okey, dalil khauf. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Okey, sadaqallahu azim. Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41. Maksudnya, adapun orang yang takutkan keadaan, apa dia? Okey, maksudnya adapun orang yang takutkan keadaan semasa dia berdiri di mahkamah Tuhannya, iaitu untuk dihitung amalnya serta dia menahan dirinya dari menurut hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Okey, maksud apa yang Allah nak sampaikan dekat sini? Okey, apa yang Allah nak sampaikan? Okey, Allah nak sampaikan, okey, kalau kita rasa takut nak berdepan dengan Allah, nanti dekat akhirat kita kena berdepan dengan Allah kan? Kita kena, amalan kita akan dihitung, betul tak? Betul kan? Bila amalan kita akan dihitung, jadi kita dekat akhirat nanti, okey, sekarang ni kita kena tahan nafsu kita ni. Faham tak? Okey, kita kena tahan nafsu kita ni sebabnya dekat akhirat nanti amalan dihitung. Siapa yang tak tutup mic tu? Tutup mic tu. Siapa yang tak tutup mic dulu. Okay, sebabnya nanti kita ada sesi soal jawab tau. Sekarang semua tutup mic dulu. Okey. Bila rasa takut tu datang, kita akan tahan nafsu kita ni. Contoh, rasa macam okey, nafsu ni sebenarnya tak semua salah, tapi yang salah bila kita langgar syariat Allah. Bila salah, kita langgar perintah Allah, itu yang menjadi salah. Contoh, nafsu nak makan, boleh je nak makan, boleh kan? Boleh. Tapi anda kata rasa macam tamak, macam tak ada duit lah sangat kan, tiba-tiba nak ambil duit ni lah, boleh tak? Tu nafsu juga tu. Tapi itu nafsu yang terlarang lah, tak boleh. Nafsu tu jangan ikut. Okey? Sebab tu kita kena pandai kawal nafsu. Nafsu kita ni kita kena pandai kawal nafsu. Sebab tu kita kena ada rasa takut. Sebab kita akan berdepan dengan Allah. Sebab tu kita kena tahan nafsu kita. Dekat ayat ni pun dia kata kita kena tahan nafsu kita sebab nak berdepan dengan Allah. Okey? Maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Apa yang kita dapat kalau kita tahan nafsu kita dekat dunia ni? Apa yang kita dapat? Okey, balasannya maka sesungguhnya syurgalah tempat kediamannya. Kediamannya apa? Tempat tinggal. Contohlah, kita dekat dunia ni, kita dekat dunia sekejap je kan? Kita dekat dunia cuma sekejap je, tak lama pun.
Kita tak tahu bila kita mati, betul tak? Kita tak tahu bila kita meninggal, tak tahu. Semua tu Allah punya ketentuannya. Jadi kita sebagai hamba Allah ni, kita kena rasa sentiasa bersyukur. Kena tahan nafsu kita untuk kita buat amalan baik. Contohlah nak solat kan, kadang-kadang rasa lapar, betul tak? Nafsu juga tu. Tapi tak bolehlah selalu tiba-tiba alah rasa lapar lah, nak makan dululah. Tak solat, dah tangguh solat, dah lambat solat, dah lambat, makin lambat lagi, dah tertinggal, dah sengaja, sengaja pula boleh kodok, okey berkodok, tiba-tiba hari-hari tinggal, dah biasa. Itulah nafsu juga. Sebab tu kadang-kadang bahaya nafsu ni. Kalau kita tak kawal bahaya, kalau kita kawal okey. Sebab tu kita kena tahan nafsu kita. Jadi bila kita berdepan dengan Allah nanti dekat akhirat nanti kan, dekat mahkamah Allah ni, bila kita berdepan dengan Allah untuk hitung amal kita, amal tu amal baik ataupun amal buruk. Sama ada amal baik yang banyak ataupun amal buruk yang banyak. Yang mana satu? Kalau amal baik yang banyak, syurgalah tempat dia. Okey, kita tengok kepada cara-cara khauf. Apa dia? Macam mana cara nak takut kepada Allah ni? Macam mana? Nak adakan perasaan takut dalam diri ni, takut kepada Allah macam mana? Okey, tengok yang pertama. Sentiasa mengingati mati. Okey, sentiasa ingat mati. Okey, bila kita ingat mati, insya-Allah kita akan buat baik, betul tak? Contohlah, kita tak tahu bila kita mati ni. Contoh, kita sekarang kita tengah belajar, betul tak? Tengah menuntut ilmu kan? Andai katalah lepas kita menuntut ilmu, kita mati. Syahid tak? Syahid kecil sebabnya kita menuntut ilmu. Sebab kita buat kerana Allah. Kau buat niat nak tuntut ilmu ni saja. Nak tengok belajar online macam mana kan? Ke macam tu? Tak ada kan? Mestilah semua yang niat aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kan? Tak ada yang tuntut ilmu sebab nak tengok online saja, nak tengok muka kawan-kawan. Tak ada kan? Okey. Itu sentiasa meniati mati. Itulah cara-cara untuk takut kepada Allah. Hadirkan perasaan takut kepada Allah tu, ya amal baik kita banyak. Yang kedua, membaca kisah tentang neraka dan azabnya. Biasa kan kita baca kisah tentang neraka kan? Betul tak? Tapi kadang-kadang jarang kita amalkan. Betul tak? Biasa kalau tengok kisah apa kalau dekat TV tu kubur. Kisah apa tu? Siapa tahu? Tanah kubur. Yes, tanah kubur. Pandai. Siapa jawab tu? Okey, kisah tanah kubur tu. Okey, contoh kita tengok kisah tanah kubur. Kadang kita tengok, kadang-kadang kita fikir kan, betul tak? Tapi kadang-kadang ada yang tengok sebagai hiburan je. Itu kalau tengok sebagai hiburan, kita kena cek diri kita. Mungkin amalan kita ni ada yang tak cukup. Mungkin amalan kita ni belum betul-betul ikhlas kepada Allah. Sebab kita kena baca tentang neraka. Okey, dengar ceramah ustaz. Kebanyakan Ustazah Harun cerita, betul tak? Ustazah Hafiz Musa. Ustaz ada, Ustaz ramai. Okey, yang ketiga, apa dia? Cara takut, cara-cara untuk hadirkan perasaan takut kepada Allah. Cara-cara khauf yang ketiga adalah sentiasa mendalami ilmu agama. Okay. Kita sekarang ni tengah buat apa? Kita sekarang tengah tuntut ilmu kan? Ilmu agama ke ilmu dunia ke ilmu okay. Ilmu yang sekarang ni ilmu agama lah. Ilmu agama ni ilmu akhirat. Okey, maksudnya kita bersedia untuk akhirat. Okey, bila kita ada ilmu agama kan, bila kita ada ilmu agama, kita akan amalkan. Cuba amalkan. Okey, bila kita amalkan, kita dah bersedia untuk menuju akhirat. Contoh sekarang ni awak dengar, awak tuntut ilmu tapi awak tak amalkan. Adakah awak dah bersedia nak mati? Adakah awak dah bersedia nak menuju Allah ni? Adakah awak dah bersedia? Tak bersedia lagi. Kita tak akan bersedia sampai bila-bila sebenarnya amalan kita belum cukup lagi. Walaupun kita dah solat, kita dah berzikir, sebenarnya tu tak cukup lagi. Tak cukup lagi tu. Memang sebenarnya kalau mukadimah nak cakap lah, mukadimah dah cukup. Mukadimah tak cukup lagi. Mukadimah tak banyak ilmu lagi. Mukadimah masih belajar lagi. Sekarang walaupun mukadimah dah jadi cikgu awak, mukadimah dah jadi ustazah awak, tapi mukadimah masih belajar lagi. Ilmu akhirat ni banyak, terlalu banyak. Kalau mukadimah nak cakap pasal tafsir kan, tafsir ni, pasal khauf ni banyak. Bukan yang ayat surah An-Nazi'at ni je. Bukan yang ni je. Banyak lagi yang cakap pasal khauf ni. Banyak. Ini mukadimah ringkaskan sebab takut awak pening. Okey.
Nanti dah besar sikit baru awak boleh belajar tafsir Al-Quran. Okay? Yang keempat, mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Kita kena kawal diri kita daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Apa dia? Perkara-perkara mungkar ni perkara yang Allah larang. Contoh mencuri kan, mencuri, berzina, betul tak? Mata ke mata pun dah jadi berzina, betul kan? Okey, apa lagi? Curi, berzina, lagi siapa nak jawab? Berbohong lagi? Apa lagi? Menipu. Mencuri. Yes. Sama, apa lagi? Derhaka. Main judi. Yes, main judi. Lagi? Derhaka. Derhaka. Bully orang. Bully. Apa dia? Bully. Bully. Bully tak nak perkara yang dilarang. Apa dia lagi? Syirik, Malimah, syirik. Marah. Syirik yang paling besar. Banyak kan? Banyak. Ada perkara yang bukan ni memang banyak. Tapi kalau kita tengok balik apa yang kita perlu perbaiki, memang banyak. Sebenarnya banyak. Kadang-kadang kita tak sedar bila kita tersilap cakap, betul tak? Bila kita tertuliskan perasaan mak ayah kita, betul tak? Kadang-kadang bila kita tak sedar cakap dengan mak ayah kita, tiba-tiba mak ayah kita sedih. Kenapa? Sebab mulut kita. Sebab tu lidah kita ni tajam. Nampak lembut tapi tajam. Okey? Sebab tu kadang-kadang kita kena minta maaf dekat mak ayah kita, minta maaf dekat Allah, betul tak? Tapi kalau minta maaf dekat Allah, mak ayah kita terasa, tak boleh juga. Kena minta maaf dekat mak ayah dulu, lepas tu minta ampun dekat Allah. Okey? Itu khauf. Okey, sebelum masuk kepada fadilah, boleh tak baru ada. Baru nampak. Okey, dah tutup skrin. Tutup mic lah. Okey, semua ikut. Waktu alaina Malimah, tak dengar suara dia lah Malimah. Baca. Inal khotaya Rabbi zidni amalan Rabbi amalan maqbula wa alaina taubatan nasuha Alah.
Alah dah habis dah. Buat gitu. Daripada sikit dah. Alah dah. Habis dah. Kenapa tak tutup Okey, skrin? dah balik. Alah dah habis. Yo, what's up? Okey, tak apa. Nanti kita sambung sikit ya. Awak kan lama tinggal ke awak dekat rumah? Okey. Maima suruh semua orang Siapa nak tutup teruskan skrin. kita tu? Apa salah tu? Walaupun betul tak? Okey, Malma. sekarang ada jawab tiga. Siapa nak cakap tu? Siapa yang nak cakap tu? Okey, kita teruskan. Okey, kita teruskan Fadilat Khauf. Okey, Fadilat Khauf. Apa je Fadilat Khauf yang pertama? Okey, kelebihan kalau kita ada perasaan takut kepada Allah, apa dia? Okey, pertama, mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya kalau kita ada rasa takut kepada Allah, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk dan rahmat kepada kita. Rahmat tu macam apa? Contoh kita berdoa Allah makbulkan. Itu rahmat juga. Okey, contoh kita berdoa murah rezeki kan. Insya-Allah Allah memudahkan segala urusan kita untuk mencari rezeki. Itu rahmat juga. Banyak rahmat ni. Rahmat ni terlalu banyak. Kalau nak cakap memang terlalu banyak. Okey. Itu fadilat yang pertama, mendapat petunjuk dan rahmat daripada Allah. Okey, yang kedua, apa dia yang kedua? Sentiasa rendah diri. Okey, kenapa sentiasa rendah diri? Okey, fadilat khauf yang kedua, sentiasa rendah diri. Okey, bila kita takutkan Allah kan, bila kita takutkan Allah, kita akan rasa diri kita ni tak sempurna mana pun. Kita akan rasa tak sempurna. Amalan kita pun kita rasa tak cukup. Jadi kita akan banyakkan amalan kita. Itu sentiasa rendah diri. Okey. Okey, boleh faham rendah diri ni lain tau. Bukan maksud macam takbur kan. Takbur tu riak salah kan. Okey, rendah diri ni dirasa macam diri serba kekurangan. Amalan belum cukup lagi. Akan tambah amalan lagi. Akan tambah lagi. Setiap hari akan top up amalan. Itu amalan yang baik lah. Bukan amalan yang buruk-buruk Amalan yang baik. Okey. Yang ketiga, apa dia fadilat khauf yang ketiga? Terhindar diri daripada melakukan maksiat. Okey. Kalau kita takutkan Allah, kalau kita ada perasaan takut kepada Allah, insya-Allah kita akan jaga diri kita kan? Betul tak? Kita akan jaga diri kita dari melakukan perkara yang Allah tak suka. Contoh apa? Mencuri, mengumpat, berbohong. Kan macam awak sebut tadi. Banyak kan derhaka kepada mak ayah, derhaka kepada siapa lagi? Derhaka kepada mak ayah, tak hormat guru. Banyak. Okey, jadi kita akan hindar kita. Ya. Maksiat tu apa? Nak ke? Maksiat tu apa? Maksiat tu apa? Maksiat ni macam perkara-perkara yang terlarang lah. Maksiat berzina, tu maksiat. Itu pun tak tahu. Faham? Okey, tak apa, kita belajar. Maksiat ni macam itulah. Semua perkara yang Allah larang tu, itulah maksiat. Kadang kita tak sedar pun apa tu maksiat, itu apa tu. Tapi bila kita tengok balik dalam arti apa? Kalau tengok berita harian tu kan, berita-berita tu kan banyak kes-kes kan. Tu adalah tu, dalam tu ada kes maksiat. Itulah maksiat. Okey, yang keempat, berani menegakkan kebenaran. Okey, berani menegakkan kebenaran macam mana? Okey, bila ada rasa takut kepada Allah, kita contohlah satu hari awak nampak orang ni okeylah, contoh awak bawa kereta. Sebab maklimah pernah terjadi kan. Okey, awak bawa kereta and then tiba-tiba ada satu kereta ni dia tak ikut peraturan pun. Dia lalu dia salah ni. Dia lalu lepas tu dia pergi macam tu je. Kereta yang sebelah ni dah bawa memang straight dah dekat dah. Jadi dia belok sikit je. Dia macam ni. Dia sengit sikit je. Motor sebelah dia ni, orang dia terpelanting, motor pun terpelanting lah. Bila terpelanting, kereta yang tengah ni kan laju. Line tengah, barisan tengah tu laju kan. Okey,
bila dah laju dia tak sempat berhenti pun. Jadi memang dia terkenalah orang yang melantun orang naik motor tu. Jadi yang salah tu dah terlepas. Jadi Mu'alimah yang nampak benda tu salah, Mu'alimah kena pergi ke balai polis. Jadi yang nampak bersalah tu melarikan diri, Mu'alimah kena pergi ke balai polis dan laporkan perkara tersebut. Sebabnya kalau tak cakap sampai bila-bila takkan tahu apa yang terjadi. Sampai bila-bila tak tahu kebenaran tu. Okey, faham menegakkan kebenaran macam mana, faham? Faham. Contoh. Malam bagi contoh lain. Kalau dekat Gaza kan. Dekat Gaza kan berlaku macam apa, Israel serang orang Islam, betul tak? Kalau macam dekat situ, diorang teruskan tegakkan kebenaran, diorang tetap dengan agama Islam kan, walaupun diorang tahu yang orang-orang Israel ni nak serang, nak tembak diorang, tapi diorang masih tegakkan kebenaran, betul tak? Itulah dia tegakkan kebenaran, tegakkan agama Islam. Kita ni masih tak mampu lagi sebab tu kan. Kalau awak berani kan, awak akan pergi kat sana, awak pun join sekali diorang berperang demi Islam. Okey, itulah fadilat dia. Okey, apa dia yang pertama tadi? Mendapat petunjuk dan rahmat Allah. Fadilat khauf. Yang kedua, sentiasa rasa rendah diri. Yang ketiga, terhindar diri daripada melakukan maksiat. Dan yang keempat, berani menegakkan kebenaran. Okey, akibat tidak khauf apa dia? Ada empat je. Okey, akibat tidak khauf. Akibat kalau tak ada perasaan takut kepada Allah. Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mendapat kemurkaan? Sebab bila kita tak ada rasa takut kepada Allah, kita akan tinggal solat, kita akan berhaka kepada mak ayah, kita tak akan jaga lidah kita, kita akan mengumpat, kita akan mencuri, kita akan merompak. Banyak kita buat kalau kita tak ada rasa takut kepada Allah. Sebab tu mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Malimah bagi contoh. Okey, Sajat lah. Kes Sajat lah. Awak tengok kan Sajat dia sebenarnya lelaki, tapi dia macam mana dia ubah semua macam pembelahan pun semua ubah jadi perempuan kan. Lepas tu pergi pula ke Mekah, pakai pula jubah, pakai pula itu tiba-tiba datanglah COVID-19. Dapatlah awak cuti ya. Okey, itulah lebih kurang pahala yang Allah turunkan. Kadang-kadang kita tak nampak, tapi kita boleh tengok sebenarnya. Jadi kalau awak berani, awak tegurlah. Tapi kita ni masih tak berani kan? Takut kalau tegur, alamak nanti kena kecam. Tegur kat FB, alamak nanti kena kecam lah. Oh dia ni. Kena kecam lah. Tapi Sajat tu kena kecam, dia okey je kan? Kenapa dia okey? Sebab dia tak ada rasa takut dekat Allah. Dia tak ada rasa takut dekat Allah. Dia rasa dia betul. Apa yang dia buat tu dia rasa dia betul. Sebenarnya kalau kita tengok tak boleh kan ubah ciptaan Allah. Tak boleh. Nanti dapat murka. Bila Allah murka, Allah akan turunkan bala, lambat atau cepat je. Sekarang ni apa yang jadi? Okey, tengok akibat tidak khauf yang kedua apa dia? Dibenci oleh ibu bapa dan masyarakat. Okey, kalau awak tak ada rasa takut kepada Allah, awak takkan jaga lidah awak. Bila rasa takut tu tak ada, lidah awak pun tak terjaga. Bila lidah tak terjaga, awak akan terguriskan hati mak ayah awak. Bila awak terguriskan hati mak ayah awak suka tak? Tak suka. Sebab itu masuk dalam menderhakai ibu bapa. Okey, macam masyarakat. Masyarakat pun tak suka kalau kita macam Maimah, tak dengar suara Maimah pun. Maimah tutup suara. Maimah tutup suara. Tak dengar. Hakim, kenapa? Kenapa yang Mak tutup suara Mak Limah.
dengar. Hakim. Ya ke? Ya ada suara Mu'alimah. Kat mana tadi awak tak dengar? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor berapa? Semua tak dengar. Ya Allah, ulang balik lah ni. Jangan. Tak apalah, Mu'alimah ulang balik. Okey, akibat tidak khauf. Akibat kalau tak ada rasa kepada Allah, apa dia? Yang pertama, mendapat kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia kemurkaan Allah ni? Maksudnya bala Allah. Kalau Allah tak suka, Allah akan turunkan bala. Okey, macam kisah siapa? Kisah siapa lagi? Kalau kita tengoklah kisah Nabi-Nabi dulu kan banyak kisah Nabi Yusuf kan, ada bala-bala yang diturunkan kepada umat-umat yang ingkar perintah Allah kan. Okey, macam kalau sekarang kita tengok isu semasa apa dia? Okey, sekarang kenapa berlaku COVID-19? Allah nak sedarkan kita atas apa dia? Okey, kita tak tegur pun macam kes hajat tu kan, kita tak tegur pun dia. Ya, tak baiklah pergi Mekah dah lah ubah ciptaan Allah, lepas tu pergi pakai pula jubah dia lelaki tapi dia ubah jadi perempuan. Lepas tu dia pakai jubah, lepas tu dia rasa benda tu betul sebab dia tak ada perasaan khauf kepada Allah. Dia tak ada sifat terpuji, sifat takut ni. Sifat takut kepada Allah ni sebenarnya penting tau. Sebab dia tak ada yang tu, jadi dia pergi tu macam nak tunjuk je, nak tunjuk dekat orang lain. Maksudnya macam tu. Sebab kalau tengok dekat FB, dekat Facebook kan, dia tak pakai bertudung. Kalau dia betul lah insaf, dia lelaki, kenapa dia nak jadi perempuan? Tukar baliknya jantina dia tu, ditukar tu, itu dah melanggar perintah Allah dah. Allah pun dah rasa Allah tak suka tu benda tu. Okay, kita lelaki, kita perempuan. Jangan ubah ciptaan Allah. Okey, yang kedua, dibenci oleh ibu bapa dan masyarakat. Okey, kalau kita tak ada rasa takut kepada Allah, khauf ni, kalau kita tak ada rasa takut kepada Allah, kan? Kita tak ada rasa takut, kita punya hati ni macam biasa je, tak takut. Lidah kita pun kita fikir, alah buat apa nak ni, tak ada orang terasa pun apa semua, tak ada rasa kan. Lepas tu bila kita cakap dengan mak ayah kita, lidah kita ni kadang-kadang tajam kan. Kita akan terguriskan hati mak ayah kita. Bila terguriskan hati mak ayah kita suka tak? Awak dah belajar agama, awak belajar adab kan, awak tak hormat mak ayah awak. Bukankah itu derhaka kepada mak ayah? Betul tak? Bila derhaka kepada mak ayah, ni bahaya minta maaf. Okey, setiap malam minta maaf dekat mak ayah. Minta maaf dulu walaupun awak tak buat apa-apa, tapi kadang-kadang awak tak sedar pun. Betul tak? Kita ni sebagai manusia memang tak sedar apa yang kita buat salah, tapi kita tak sedar kan. Okey, masyarakat, macam mana masyarakat? Macam kisah sajak tadi, kita kena tegur, tapi sebab kita tak ada rasa takut kepada Allah, kita tak tegur. Sebab kita rasa biasalah, tak apalah kan, tak apalah. Tapi sebenarnya kita kena tegur. Kalau kita tak tegur, bala yang Allah turunkan bukan dekat dia saja, tapi dekat semua. Okey, semua kena. Sebab kita ni hidup bermasyarakat. Itulah masyarakat. Maksudnya semua kita umat Islam. Ada kaum memanglah kaum Cina, kaum India tu ada kan. Tapi kita dah sebarkan, kalau dia tak nak ikut, kita pun tak nak buat apalah. Tapi sebab kita kena berusaha untuk sampaikan agama Allah ni dekat dia orang. Contohlah sekarang ada YouTube kan, TikTok ada, awak boleh main TikTok ada, awak boleh main. Tapi kalau bab-bab agama awak tak cuba sampaikan, macam mana? Mana boleh macam tu. TikTok ada, cuba awak sampaikan agama dekat orang. Ada main TikTok kan? Saya tak. Main TikTok. Ya. Okey. Tak apa, siapa yang tak main TikTok? Bagus. Perempuan. Okey, bagus. Sebab Mu'alimah sebelum ni Mu'alimah ngajar dekat sekolah sekolah rendah agama juga. Tapi Mu'alimah sedikit rasa macam sedih lah bila ada anak-anak murid Mu'alimah dia main TikTok, dia tak pakai tudung. Itu yang Mu'alimah rasa macam sedih lah juga. Sebabnya walaupun Mu'alimah apa dia? Tak dengar. So cakap tadi, okey tak apalah. Okey, kita skip part tu. Okey.
Okey. Tengok akibat tidak khauf yang ke berapa dah tadi? Yang ketiga, tidak takut melakukan maksiat. Tidak takut melakukan maksiat dah Okey. Dah. Okey, tengok yang keempat, bersifat membesarkan diri, takbur. Okey, bersifat membesarkan diri iaitu takbur. Okey. Dia sifat lawan rendah diri tadi kan. Okey. Akibat dia besar diri. Maksudnya takbur, bangga diri, rasa sombong, rasa angkuh, rasa macam dah sempurna lah. Dah sempurna kan? Sebenarnya kita manusia tak sempurna pun. Kita tak sempurna pun tak banyak solat sunat. Sebenarnya tak cukup lagi. Kita tak tahu Allah dah terima ke belum. Tak tahu benda tu. Semuanya Allah sahaja yang tentukan. Sebab tu kita sebagai manusia kita kena cuba untuk perbaiki diri kita mencari ke arah yang lebih baik. Okey, sebab tu akibat kalau dia tak takut kepada Allah, dia bersifat membesarkan diri. Okey, maksudnya dia tak takut lah. Dia tak takut Allah kan. Dia rasa macam alah, apa nak takutnya, dah hebat dah. Dah sempurna dah kan. Amalan pun dah solat banyak dah. Dah jadi imam dah. Kan? Itu bahaya. Itulah maksud takbur, sombong, angkuh. Itu dia. Maksudnya membesarkan diri. Okey, lagi sekali maklumat ulang Akibat tidak khauf yang pertama apa? Dapat murka Allah. Yang kedua, mak ayah tak suka, masyarakat tak suka. Yang ketiga, tak takut lakukan maksiat, tak takut nak buat maksiat ni. Dia rasa biasa je. Okey, yang keempat, bersifat membesarkan diri. Ya. Sombong, takut. Yang belakang sekali tu apa? Yang belakang sekali tu. Belakang sekali yang ni. Tak, yang satu lagi. Yang akibat tidak khauf tu. Yang akibat tidak khauf. Yang keempat tu dia cakap. Oh, yang keempat ni. Yang takbur tu. Takbur ni. Okey, takbur ni. Maksud dia yang membesarkan diri lah. Okey, membesarkan diri ni maksud dia takbur. Takbur ni sombong, angkuh. Maksudnya dia dah rasa sempurna dah. Dia dah rasa amalan dia dah banyak dah. Itu takbur. Dia buat baik sebab dia nak tunjuk. Itu takbur, riak. Itulah takbur. Membesarkan diri. Dia rasa dia dah hebat. Bila dia buat macam dia dah bagi, alah dah sedekah dah. Lepas tu dah sedekah dia cerita ke orang. Dia dah besar diri lah tu. Itulah takbur. Dia dah menunjuk. Dia dah rasa macam sempurna. Itu takbur. Okey, faham? Faham Okey, kita tengok sini. Ni kalau awak ada kat sini boleh lagi buat. Okey. Membaca kisah-kisah tentang neraka dan azabnya akan menambah ketaatan kepada Allah. Ini sebenarnya betul ni. Sebab tu kita banyakkan membaca kisah-kisah azab api neraka. Sebabnya kita akan dari kisah-kisah akan perbaiki amalan. Ya. Ya, apa dia? Minum air. Minum air. Minum air. Okey, boleh. Ambil air. Cepat pergi. Mama nak minum air. Mama. Okey lah. Pergi minum air. Okey, yang lain. Mama nak keluarkan buku inovasi. Ya. Mama nak pergi tandas rumah. Pergilah tandas dulu. Pergi tandas dulu. Okey, yang lain boleh buka. Yang lain sementara tunggu boleh buka buku inovatif. Buku inovatif muka surat 30. Mama. Pertama, yang kedua. Oh ni apa? Ni muka surat 29. Ya. Kenapa?
Latif. Boleh buka buku inovatif muka surat 29. Maklimah, buku surat 29. Ya. Yang tu je. Buka muka surat 29 dulu. Ada lagi. Tapi kita buat dulu muka surat 29 dengan 30. Okey, boleh? Buka Muka surat 29 dan 30. Kita buat 29 dulu. Kita buat sama-sama. Nanti ada homework. Okey. Dah buka dah? Okey, good. Okey, jom kita bincang. Okey, tengok soalan pertama. Okey, dia bagi tempat kosong. Ialah perasaan takut kepada Allah yang mendorong seseorang. Okey, lagi sekali. Ialah perasaan takut kepada Allah yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Okey, alif dibagi taubat, ba khauf, jim amanah dan ikhlas. Okey, mana satu jawapan dia? Jawapan dia mana satu? Khauf tu. Khauf, okey, bulan khauf. Khauf jawapan dia. Okey, yang kedua. Tengok soalan nombor 2. Okey, buka kurungan dia. Mengawal daripada melakukan perkara-perkara mungkar. Pernyataan ini kaitan dengan alif. Pengertian pandai pada melakukan perkara-perkara mungkar adalah cara-cara khauf. Okey, yang ketiga, mendapat petunjuk dan rahmat daripada siapa? Allah. Allah. Daripada Allah. Daripada ulang alif itu. Lah. Saya ingat. Apalah, mana padang. Okey, yang keempat, pilih fadilat khauf. Apa dia? Yang pertama, alif. Alif. Dekat kebenaran. Alif berani ini menegakkan kebenaran. Okey, yang kelima, pernyataan di bawah berkaitan dengan akibat tidak khauf kecuali dan sentiasa rendah diri. Sentiasa rendah diri. Sebab sentiasa rendah diri dalam silat khauf kan? Okey, good. Tengok surat 30. Surat 30. Okey, tengok pengantin khauf. Tuliskan dan okey, apa salin buka buku kan? Buka buku. Okey, awak tengok apa dia khauf ni? Khauf ialah perasaan kepada Allah Ta'ala yang mendorong seseorang untuk melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan Allah. Maimat sama saya. Okey, Assalamualaikum pagi. Dah buat? Dah tulis? Belum. Okey, dulu. Khauf ialah perasaan takut Allah yang mendorong seseorang
Belum. Belum. Okay, Maimah bagi 2 biji lagi. Antara yang anda tolong isi. Jangan lupa. Siapa yang dah buat, tolong isi kehadiran ni dulu kejap. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain. Lagi sekali ke Mak Lima. Ha? Lagi sekali ke Mak Lima. Siapa yang dah isi tak? Siapa yang belum isi? Siapa yang belum isi? Okey dah Belum. Belum? Tak apa, itu nanti dah tahu kan kat mana jawapan ni kan? Tahu. Okey. Tahu kan? Tahu. Dah tahu Okey, nak sekarang ya. Apa dia? Sentiasa Tempat kosong. Sentiasa mati. Yes, ni. Sentiasa mati. Ini nombor 1. Mati. Satu sentiasa mendalami ilmu agama. Okey, sentiasa mendalami ilmu agama. Yang kedua, yang ketiga, baca Membaca kisah tentang neraka. Mengawal diri daripada melakukan perkara-perkara yang munkar. Yes, perkara-perkara munkar. Masalah yang seterusnya, diarahkan cara tahu. Arahkan cara tahu apa dia. Balik. Ada masalah cara tahu. Balik biasa tentang neraka dan adat yang kita mendalami ilmu agama. Kenapa juga je? Okey, ya Dah. Seterusnya Senaraikan. Mak, saya dah lama bukan Mak Lima. Ya. Dia dah siap. apa dia? Siap. Dah siap. Okey, nanti homework kena buat muka surat 30, muka surat 31 dan muka surat 32 boleh? Boleh. Mak, kita tengok surat berapa? Muka surat 31 dan muka surat 32. Dah dengar. Kakak, sekarang boleh nampak nombor alam muka Dan 32. Siap. Okey, boleh? Okey, siapa yang dah isi kehadiran,
Siapa yang dah 3 hadiran boleh sebelum tu baca doa selepas itu kita siapa yang belum isi dah isi nama yang dah isi nama boleh keluar. Ni nampak ni lagi lah. Okey dah boleh keluar. Okey. Terima kasih Mualimah. Mualimah. Terima kasih Mualimah. Oh, nama. Terima kasih Mualimah. Terima kasih Mualimah. Terima kasih Mualimah. Nama pada Apa nak? Terima kasih Mualimah. Hai. Ma. Ya, adik. Kali. Adik pakai cap. Terima kasih Mualimah. nama tak nak. Nazik pakai cap ke? Nazik pakai cap ke? Ha? Pakai cap ke? Ustaz. Pandai buka. Buka kamera mak. Buka kamera. Ada muka bang? Nanti saya ada di sini. Aku Yusuf. Asyik dia yo. Papa telepon pula. Uma buka kamera. Sama-sama. Tengok aku asal itu. Tengok Aimah. Buka kamera. Sama. Habis kita tulis mesej. Terima kasih. Kita belajar mana-mana. Oh, Nadia. Kita tulis dah. Kita tulis. Kita tulis dah kat sini. Yang ni tadi. Dah. Ada muka Ma. Saya tulis lah. Tulis. Ya. Ah. Malas Maklimah remove seorang-seorang semua dah isi nama kan? Maklimah okay. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum Maklimah. Kamera rumah. Maklimah macam mana nak tulis nama? Nama ada dekat ruangan cek tu. Ruangan cek tepi tu. Tepi ni. Tepi dia. Ni ke? Cuba tulis.
Last kali. Last. Yang mana? Yang mana? Jadi, bye. Bye. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Bye. Bye.